Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, hari ni kita nak buat pengiraan mengenai faraid. Okey, jika ada siapa ingin menghubungi saya, boleh hubungi di talian ini. Dan ini adalah khidmat yang disediakan oleh Al-Salihin Trustee Berhad. Okey. Saya letak kat sini. Saya akan merujuk di buku-buku yang telah saya buat untuk pengiraan faraid. Okey, apa kata kita ambil soalan-soalan yang mudah. Soalan-soalan yang mudah. Okey, kita ambil yang kes yang ke-35 ni ya. Kes ke-35, dia ada isteri, seorang anak lelaki dengan seorang anak perempuan. Arwah lelaki, warisnya adalah isteri, satu anak lelaki, satu anak perempuan. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid untuk kes seperti ini? Okey, pertama sekali Alhamdulillah, pertama sekali kita buat garisan seperti biasa. Garis. Kita kenal dulu. Isteri anak lelaki dengan anak perempuan ini, adakah dia merupakan waris fardu? Ya, maksudnya tiga orang ini akan mewarisi tanpa dihalangi oleh sesiapa pun. Okey, kita tulis di sini isteri. Ini adalah waris faraid yang menerima. Anak lelaki pertama, anak perempuan pertama. Dia ada 2 orang saja. Okey, bahagian untuk isteri akan dapat 1/8. Maka bakinya akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan, iaitu asabah di sini 7/8. Apabila kita kira anak lelaki dengan anak perempuan, anak lelaki dia dapat 2 bahagian. Kita tahu. Anak perempuan dapat 1 bahagian. Kita tahu melalui surah An-Nisa ayat yang ke-11. Bahagian anak lelaki 2 bahagian, bahagian anak perempuan 1 bahagian. Okey, bila kita tambah jadi 3 di sini. 7, ini 7 Ini 7. 7 tak dapat nak bahagi dengan 3 ni. 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 3. Sebab apa? Bila kita bagi 7 bahagi dengan 3, dia akan ada perpuluhan. Perpuluhan ini tidak digalakkan di dalam faraid. Ilmu faraid tidak menggalakkan untuk ada perpuluhan. Maka kita buat garisan satu lagi. Ini penyebut yang asal adalah 888. Okey, maka kita darabkan di sini. 8 darab dengan 3 jadi 24. Okey, 8 darab 3 jadi 24. Yang ni pun kita darabkanlah. 1/8 darab dengan 3 jadi 3/24. Untuk anak lelaki, 2 darab dengan 7 jadi 14/24. Untuk anak perempuan, 1 darab dengan 7 jadi 7/24. Okey, Syazwani, macam mana pula kalau si isteri yang pergi dulu? Maksudnya di sini arwah adalah perempuan. Bagaimana? Okey, kita tengok pengiraan seterusnya. Kalau yang ni, kalau lelaki yang meninggal. Kita tengok pula kalau perempuan yang meninggal. Okey, yang ni saya padam yang ni. Dia ada tinggalkan suami. Yang ni kita padam Yang lain saya takkan padam. Okey. Maksudnya dia tinggalkan anak saja. Dia tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan, sama saja. Tapi pengiraan faraid dia macam mana? Okey, bersihkan sikit. Yang ni saya guna pen color hijau, boleh? Okey. Okey, arwah adalah wanita. Dia meninggalkan suami.
anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Di sini kita tulis suami. Suami kalau dalam bahagian faraid dalam surah An-Nisa, suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Kenapa 1/4? Sebab adanya keturunan, adanya furuk, adanya anak di bawah ini. Maka suami akan dapat 1/4 di sini. Untuk anak-anak, dia akan dapat asobah. Asobah jadi 1 tolak dengan 1/4 jadi 3/4. Okey, ini penyebut dia 4. Maka kalau di sini 3, boleh ke nak bagi yang 3? Boleh kan? Jadi tidak perlulah kita tambahkan pengangka. Jadi kita tak perlu darab dengan 3 kat sini. Kalau nak darab boleh je, tapi untuk memudahkan kita, untuk menyenangkan kita, dan untuk kita panggil apa? Untuk kita mudah untuk kita selesaikan masalah seterusnya. Kita nak bahagikan berapa harta pusaka yang ditinggalkan, berapa wang di ASB, takaful dan semua-semua itu. Maka kita ambil sajalah 1/4 ini. Tak perlu darab lagi. 1/4 di sini. Untuk anak, kita ambil di sini 2/4. Ni 1/4. Maaf, pen saya color hijau ni dia agak tak jelas, maafkan saya. Okey, maka inilah solution sekiranya wanita meninggal, ada suami, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Maka suami akan dapat 1/4, untuk anak lelaki dapat 2/4, untuk anak perempuan dapat 1/4. Berbanding dengan kes tadi iaitu lelaki meninggal, yang ni tuan-tuan tengok sini, lelaki meninggal, ada isteri, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Maka untuk anak lelaki akan dapat, untuk isteri akan dapat 3/24, untuk anak lelaki akan dapat 14/24, untuk anak perempuan akan dapat 7/24. Jadi inilah perbezaan sekiranya yang meninggal itu lelaki ataupun yang ni kalau yang meninggal itu adalah wanita. Jadi setiap pengiraan faraid ini dia berbeza-beza. Dia ada pelbagai situasi, pelbagai keadaan. Mungkin di sini dia ada suami, anak lelaki dengan anak perempuan, seorang-seorang. Kalau kes seterusnya ada suami, ada anak lelaki, ada anak perempuan, ada ibu, ada bapa. Lepas tu kes seterusnya ada suami, ada anak lelaki, ada anak lelaki 5 orang, anak perempuan 3 orang, ibu seorang, bapa seorang. Jadi itu mempunyai banyak pengiraan dan banyak lagi keadaan yang perlu kita ketahui. Jadi belajar faraid ni mudah saja, insya-Allah mudah saja, sebab Nabi menyuruh kita untuk belajar faraid, sebab ilmu faraid ini ilmu yang akan makin dilupakan. Jadi saya doakan semoga kita semua mudah untuk memahami ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya minta maaf jika ada terkurang daripada pihak saya. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.